Sebiji dadu adil di lambung. Senarai peristiwa berikut diberikan. P ialah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4, iaitu 5 dan 6. Q ialah peristiwa mendapat nombor genap, iaitu 2, 4 dan 6. R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Hanya satu saja, iaitu nombor 4. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa saling eksklusif maksudnya dia boleh berlaku pada masa tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Itu kita panggil dia saling eksklusif. Bagi peristiwa yang boleh berlaku pada masa yang sama, boleh berlaku serentak, dia adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi untuk P dan Q, P dengan Q boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi dia bukan saling eksklusif. Bahagian B, P dan R. P dan R tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi dia adalah peristiwa saling eksklusif. Q dan R, 2, 4 dan 6, 4. Dia boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi dia bukan peristiwa saling eksklusif. Sebiji telur dipilih secara rawak daripada ladang penternakan. K ialah peristiwa telur yang dipilih beretak. L ialah peristiwa telur yang dipilih grade A. M ialah peristiwa telur yang dipilih grade C. Jadi kita kena fahamkan dulu macam mana telur ni digradekan. Sebenarnya grade telur adalah digradekan ikut berat isi padu telur. Seperti dalam jadual yang saya senaraikan di sini. Jadi kita boleh tahu bagi grade A, dia ada berat isi padu dia. Grade C pun ada berat isi padu dia sendiri. Jadi kalau telur tu grade A, dia mesti bukan grade C. Kalau grade C, dia mesti bukan grade A. Jadi tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Bahagian A, K dan L. Maksudnya telur grade A yang retak. Dia boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Bahagian B, K dan M, maksudnya dia adalah telur grade C yang retak. Dia boleh berlaku pada masa yang sama, jadi ini bukanlah peristiwa saling eksklusif. L dan M, maksudnya telur ni dia adalah grade A dan pada masa yang sama dia pun adalah telur grade C. Ini tidak mungkin berlaku sebab dia mesti ada berat, sama ada berat di julat ni ataupun berat di julat ni. Grade C ataupun grade A sahaja. Jadi ini tak mungkin berlaku pada masa yang sama. Jadi ini adalah peristiwa saling eksklusif. Seorang pelancong dipilih secara rawak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. R ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari Eropah. Dan S ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara Asian. T ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara Commonwealth. Jadi di sini kita kena tahu takrifan bagi negara Eropah, Asian dengan Commonwealth dulu. Jadi kalau ikut
maklumat yang saya dapat dari sini, negara Eropah ini adalah takrifan dia dan ini adalah peta negara Eropah. Dan untuk negara Asian, ini adalah takrifan dia dan ini adalah peta dia dan jauh dari negara Eropah. Untuk negara-negara Commonwealth, ini adalah definisi dia dan di sini kita tahu untuk negara-negara Commonwealth ada banyak negara di sini. Asia di sini. Jadi ada sesetengah negara Asian merupakan negara-negara Commonwealth. Jadi sekarang kita tengok balik soalan. R dengan S. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau tidak. R dengan S, Eropah dan Asian, dia tak boleh berlaku pada masa yang sama. Sebab negara Eropah dengan negara Asian jauh jarak dia. Jadi dia tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Ini adalah peristiwa saling eksklusif. R dengan T, Eropah dan Commonwealth. Dia boleh berlaku pada masa yang sama, jadi dia bukan peristiwa saling eksklusif. S dengan T, S ialah negara Asian, Commonwealth, contohnya Malaysia. Jadi dia boleh berlaku pada masa yang sama, jadi dia bukan peristiwa saling eksklusif.